Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam pendidikan ibad, pendidikan akhlak dan tasawuf darjah khas di dalam pelajaran 3. Para pelajar boleh buka muka surat 25 iaitu tentang pengaruh syaitan dan mengawal nafsu. Kita mulakan pelajaran kita dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatik. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah lana bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wastahil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menentang pengaruh syaitan dan mengawal nafsu. Kenapa syaitan itu perlu ditentang dan kenapa nafsu itu perlu dikawal? Syaitan itu adalah musuh kita. Nafsu itu adalah yang ada dalam diri kita yang kena kawal. Syaitan Allah dah nyatakan dengan jelas syaitan itu adalah musuh manusia. Tapi nafsu kita tak boleh jadikan musuh. Nafsu kita kena kawal nafsu sebab nafsu itu berada dalam diri kita. Dia tak boleh berpisah daripada diri kita. Kita kena kawal nafsu. Syaitan makhluk Allah Ta'ala yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Manusia tak dapat lihat syaitan. Daripada dia lahir sampailah dia mati, dia tak dapat lihat syaitan. Dengan mata kasar, dia daripada keturunan iblis. Syaitan daripada keturunan iblis. Rajanya iblis, ketuanya iblis yang dijadikan daripada api. Pada mulanya iblis menjadi hamba Allah yang sangat taat dan sangat taat kepada Tuhannya. Iblis mula-mula jadi hamba Allah. Sama macam malaikat ketika itu dijadikan malaikat, iblis, syaitan. Sangat pandai. Iblis ni sangat pandai sebab dia setaraf dengan malaikat. Malaikat ni bijaksana, pandai. Iblis pun sama. Lebih hebat daripada malaikat. Namun ia mempunyai satu sifat iaitu sifat iblis yang kita jangan ikut. Berasa bangga dengan dirinya sendiri dan sombong. Sebab iblis itu ada sifat bangga diri, besar diri, sombong, memperkecilkan yang lain. Mereka tidak mahu sujud kepada Nabi Adam sebab mereka menganggap Nabi Adam daripada tanah, mereka daripada api. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 34. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormat kepada Nabi Adam, lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Dia enggan dan takbur dan menjadilah dia dari golongan yang kafir. Iblis itu jadi orang yang kafir. Kafir ni orang yang ingkar perintah Allah. Maksud kafir ni orang yang ingkar. Kufur ni pun ingkar. Kafir juga ingkar. Kafir lebih teruk, orang yang kafir, orang yang ingkar perintah Allah. Malaikat mengikut perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam sebagai tanda hormat. Tapi iblis tidak ingin dia sujud kepada Nabi Adam. Iblis ingkar perintah Allah, sebab tu digelar kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Surah Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, apakah mana yang menghalangmu daripada sujud ketika aku perintahmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau, wahai Tuhan, jadikan aku daku dari api, sedangkan dia engkau jadikan dari tanah. Ini kata-kata iblis, memperkecilkan perintah Allah dan menganggap iblis lebih baik daripada
Adam alaihi salam. Setelah iblis dinyahkan oleh Allah Ta'ala dari syurga, ia keluar dengan menaruh dendam terhadap Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Kitalah semua keturunan Nabi Adam alaihissalam yang namanya manusia, daripada keturunan Nabi Adam, semua adalah bermusuh dengan syaitan. Dia menerima keputusan Allah Ta'ala dan memohon supaya dia diberi peluang hidup sehingga hari kiamat. Bagi melaksanakan tujuan jahatnya, iaitu hendak mengganggu dan menyesatkan manusia. Allah Ta'ala nyahkan iblis daripada syurga dan iblis memusuhi keturunan Nabi Adam, dan iblis minta pada Allah supaya dihidupkan sampai hari kiamat supaya boleh tujuan jahatnya, iaitu mengganggu dan menyesatkan manusia. Siapa yang ikut iblis dan syaitan, maka dia telah sesat, dia telah diganggu oleh iblis dan syaitan, masuk sama-sama ke dalam api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wala uwiyannahum ajma'in. Surah Al-Hijr ayat 39. Artinya, iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya, ni iblis berjanji, aku akan memperelokkan segala jenis maksiat. Ni janji iblis. Janji iblis. Kita kena ingat baik-baik. Iblis akan memperelokkan segala jenis maksiat. Segala perbuatan dosa, iblis akan nampakkan kita ni dengan pandangan yang cantik, baik, yang suka kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini. Dan aku akan menyesatkan mereka. Kita jangan lupa, iblis ni sentiasa menggoda manusia, membisik-bisikkan di telinga manusia supaya melakukan perkara-perkara yang maksiat, yang menyebabkan orang suka kepada maksiat. Dengan rasa angkuh di hadapan Allah Ta'ala, iblis mengisytiharkan rancangan dan strategi jahatnya terhadap manusia. Iblis dah berjanji dengan Allah, dia nak rasa angkuh dengan janjinya, dia nak sesatkan manusia. Dia dah masuk dalam api neraka, dia nak ajak sama-sama manusia semuanya masuk ke dalam api neraka. Iblis musuh utama manusia. Syaitan musuh utama manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Surah Al-A'raf ayat 16-17. Kita lihat artinya. Iblis berkata, oleh kerana engkau, wahai Tuhan, menyebabkan daku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Iblis akan pesongkan jalan manusia. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka, serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka, serta dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Usaha iblis ni kita lihat kanan, kiri, depan, belakang. Maksudnya iblis ni bersungguh-sungguh sampailah manusia tu banyak yang tidak bersyukur. Dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Kebanyakan manusia ni kita tak akan jumpa yang banyak bersyukur. Surah Al-A'raf ayat 16-17. Sejak perisytiharan ini, syaitan terus melaksanakan perancangan dan tindakan menggoda, mempersona dan mengganggu manusia sehingga ramai yang terpedaya dan sesat. Malahan malang sekali manusia tidak menyedari musuh tradisinya ialah syaitan. Mereka dikelirukan oleh
syaitan dengan menjadikan mereka berbalah dan bermusuh sesama manusia. Inilah kerja syaitan, supaya manusia berbalah, bermusuh sesama manusia. Syaitan mempunyai dendam kepada manusia sehingga hari kiamat tidak pernah berehat atau putus asa untuk menggoda manusia supaya lupa kepada Allah Ta'ala dan terjerumus ke dalam maksiat. Ini kerja-kerja iblis dan syaitan. Syaitan bermusuh dengan kita sampai hari kiamat, dendam dia. Kita jangan ada sifat dendam, sifat iblis. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Surah Fatir ayat 6. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu daya. Kita kena ingat ni. Kena ingat ayat ni. Kena ingat kata-kata ni. Sebenarnya ia hanyalah mengajak golongannya supaya mereka menjadi dari penduduk neraka. Adakah kita nak jadi golongan syaitan, golongan iblis, nak duduk dalam api neraka? Adakah kita sanggup? Adakah kita rela duduk dalam api neraka? Adakah kita boleh masuk dalam api neraka? Kalau dah buat jahat, buat dosa, buat maksiat memang terpaksa. Tapi sanggupkah kita? Fikirkan sekarang. Al-Imam Al-Ghazali merakamkan dan ada seorang lelaki bertanya kepada Hasan, "Ya Abu Sa'id," ini Hasan, "apakah syaitan itu tidur?" Hasan tersenyum menjawab, "Kalaulah syaitan itu tidur, tentu kita dapat berehat. Kalau begitu, tidak ada seorang mukmin pun yang selamat daripada gangguannya." Benar, tetapi bagi mukmin ada jalan untuk menangkis dan melemahkan kekuatan syaitan. Jalannya kita lihat sebentar nanti untuk menangkis, melemahkan syaitan ni. Macam mana kita boleh selamatkan diri daripada syaitan? Yang pertama, sentiasa sedar. Kita sentiasa sedar, jangan lupa. Ini manusia selalu lupa bahawa syaitan itu sentiasa menghasut dan berwaspada bahawa syaitan sebagai musuh utama manusia yang amat berbahaya yang tidak dapat dilihat. Manusia tak boleh lihat syaitan, sebab tu dia selalu lupa. Macam juga dosa dan pahala. Selalu dia lupa sebab dia tak boleh lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Yasin ayat 60. Bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya dia musuh yang nyata terhadap kamu. Syaitan itu musuh nyata, Allah nyatakan, tapi kita selalu lupa. Yang pertama, jangan lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum huwa qabiluhu man haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Surah Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat lagi bagi orang yang tidak beriman. Teman rapat, salah lagi. Bagi orang yang beriman, orang yang tidak beriman. Kawan bagi orang yang tidak beriman, dia kawan dengan syaitan. Kita jangan jauhi daripada perkara tersebut. Yang kedua, mengukuhkan iman dengan ilmu. Kena kukuhkan iman kita, kena ada ilmu dan amal yang saleh. Kerana syaitan tidak akan dapat mempengaruhi atau menggoda orang yang kuat imannya. Nak kuatkan iman, kena ada ilmu, kena ada amal saleh. Yang ketiga, berlindung dengan Allah Ta'ala kerana syaitan tidak dapat dihapuskan. Syaitan ni tak mati. Tak boleh mati sampai hari kiamat. Bila kiamat barulah dia mati. Bila dia tidak sangkala mati dan bila hari kiamat dikumpulkan, dimasukkan dalam
api neraka. Tetapi ia tidak dapat mengganggu orang yang berlindung dengan Allah. Selalu kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu sami'un alim. Surah Al-A'raf ayat 200. Artinya, dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala. A'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita minta banyak-banyak. Sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita tak minta, manakan Allah nak bagi? Yang keempat, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala dengan banyak berzikir. Kena banyak berzikir. Sebab zikir itu mendekatkan diri kita kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Surah A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan dari syaitan, mereka itu ingat kepada ajaran Allah. Maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Kalau orang yang bertakwa ni diingat perkara itu salah, mereka jauhi. Maka dia terselamat daripada hasutan syaitan. Dia berada di jalan yang benar. Yang kelima, berwaspada terhadap saluran yang digunakan oleh syaitan untuk mempengaruhi manusia. Seperti banyak jalan yang disediakan oleh syaitan. Saluran syaitan ni jangan kita ikuti. Jangan kita ikuti saluran-saluran syaitan. Ini di saluran syaitan yang pertama, marah. Jangan kita marah. Marah ni adalah saluran syaitan. Syaitan senang goda dekat sini. Yang kedua, nafsu. Jangan kita ikut sangat nafsu. Nafsu ni saluran syaitan. Yang ketiga, hasad, dengki dan iri hati ini adalah sifat-sifat syaitan. Kalau kita ikutkan sangat hasad, dengki, iri hati, maka syaitan akan mainkan peranan yang lebih teruk. Yang keempat, kedekut. Ini jibakhil, orang yang kedekut ni adalah amalan syaitan. Yang kelima, gopoh gapah. Jangan buat sesuatu dengan gopoh gapah. Tenangkan fikiran. Fikir dahulu sebelum berkata sesuatu. Fikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Berfikir dahulu sebelum bekerja. Ada perancangan. Yang keenam, terlalu kenyang. Jadi jangan jadi orang yang terlalu kenyang. Kalau kita terlalu kenyang, malas jadinya. Macam ular. Bila terlalu kenyang, dia jadi malas. Bila malas, itulah sifat syaitan, malas. Bila malas, semua kerja tak jadi. 8. Prasangka buruk terhadap orang Islam. Jangan ada prasangka. Prasangka ni, sangka-sangka ni perasaan yang dimainkan oleh syaitan. Syaitan selalu bisik pada pendengaran kita, akal fikiran kita, hati kita supaya prasangka. Prasangka ni boleh jadi buruk. Sangat buruk. Yang ke-8. Hairan terhadap diri. Jangan kita ada rasa hairan terhadap diri. Wah, cantiknya aku. Handsome-nya aku. Dan kebolehan diri sendiri. Wah, hebatnya aku boleh lompat tinggi, lompat jauh, lari paling kuat, paling laju. Tubuh badan sasa, jangan kita hairan pada diri, kebolehan diri sendiri. Yang ke-9, perkara-perkara yang diharamkan Allah. Jangan ikut perkara-perkara yang diharamkan Allah. Bila dia banyak buat perkara yang Allah Ta'ala haramkan, maka dia senang dihasut oleh syaitan. Yang ke-10, pergaulan di kalangan orang fasik. Jangan bergaul dengan orang yang fasik, orang yang banyak buat dosa. Orang fasik ni orang yang banyak buat dosa. Jangan bergaul dengan mereka. Bergaulah dengan orang-orang yang alim, ulama, orang yang amal saleh, orang yang ahli masjid. Yang ke-11, jauhi mengumpat dan mengadu domba. Mengumpat ni jangan kita ikutkan sangat. Sebab dia berdosa besar, menjatuhkan maruah orang lain, mengadu domba, bawa berita-berita yang palsu. Yang ke-12, gaya hidup mewah dan bergaya. Jangan kita ikut dengan gaya hidup mewah dan bergaya, kerana ini boleh menyebabkan kita boros, tidak
berbelanja dengan baik. Yang ke-13, tamak halaba. Kita tamak semua harta benda, kita merebut semua harta benda. Ini adalah perangai syaitan. Yang ke-14, harta kekayaan. Harta kekayaan juga, kalau kita tak ada ilmu, tidak ada iman yang kuat, boleh menjerumuskan kita kepada kelembah maksiat dosa. Yang ke-15, pangkat dan kedudukan. Pangkat dan kedudukan, kalau kita tak jaga baik-baik, boleh kita salah gunakan pangkat dan kedudukan kita. Okay, sekian saja pelajaran akhlak dan tasawuf kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Nantikan soalan Google Form daripada saya dan soalan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.